putar balik golongan Wahabi ya. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan yang kita dapati dia ni berfahaman Wahabi, tiba-tiba dia kata Wahabi sesat, Wahabi adalah Khawarij. Kita pun rasa pelik, aku nampak engkau dah Wahabi, engkau pula kata Wahabi sesat, dan engkau pula kata Wahabi itu Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Al-Fadhil Datuk Kiai Haji Suhaili bin Salihin, seterusnya Tuan Guru Haji Rozaini bin Abdul Rahman, seterusnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sufyan Abdul Rahman Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, para asatizah ilmuwan, para budayawan, seluruh muslimin dan juga muslimat yang hadir dalam program pada hari ini. Moga-moga Allah SWT merahmati kita semua dan menjadikan kehidupan dan umur kita yang barakah dan mengurniakan kepada kita kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah SWT. InsyaAllah dalam tempoh sekitar 40 minit saya diminta membentangkan tajuk isu terkini Ahli Sunnati wa Jamaah, cabaran, ancaman dan juga masa depan. InsyaAllah saya akan bentangkan pertama, cabaran untuk memahami definisi dan skop Ahli Sunnah wa Jamaah. Yang kedua, ancaman oleh golongan Wahabi yang ingin merampas nama dan posisi Ahli Sunnah wa Jamaah. Yang ketiga, ancaman beberapa kekeliruan dan pengeliruan yang dilakukan yang perlu kepada penjelasan. Yang keempat, ancaman dalam masalah akidah, persaingan antara pengajian Tauhid Sifat 20 dan juga pengajian Tauhid 3. Dan yang terakhir adalah cadangan dan kesimpulan untuk kita itu bergerak ke depan. Slide saya ni ada 272, jadi saya tak nampak, saya akan bentangkan secara satu persatu. Saya akan laju-laju insyaAllah terus pergi kepada yang pertama, memahami definisi dan skop Ahli Sunnati wal Jamaah. Ada 3 perkataan di situ. Pertama Ahlun, kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Jamaah. Bismillah. Ahlun ada berbagai makna. Mungkin makna ahli keluarga, mungkin makna penduduk, misalnya Ahlul Jannah, penduduk syurga. Juga Ahlun bermakna pengikut. Ahli Sunnah berarti pengikut sunnah. Sementara As-Sunnah dari segi bahasa adalah At-Tariqah, yakni jalan. Sementara dari segi istilah adalah At-Tariqatul Mardiyatu Al-Maslukatu Fiddin. Kalau dari segi bahasa, sunnah boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tetapi sunnah dari segi istilah hanya yang baik sahaja. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Takrif sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama,
berjalan di atasnya Rasulullah SAW atau selain daripada baginda di kalangan tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dari takrif ini saja kita sudah faham bahawa golongan Syiah mereka bukan ahli sunnati wal jamaah, kerana sunnah mereka itu tak ada, mereka tidak ikut kepada jalan para sahabat. Al-jamaah asal maknanya adalah adadu kulli syai' wa kasratuhu, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya setiap sesuatu itu dipanggil jamaah. Tapi dalam konteks ahlus sunnati wal jamaah, selain daripada merujuk jamaah para sahabat, merujuk kepada golongan umat Islam yang memelihara kesatuan, kebersamaan dan kerukunan sesama mereka, walaupun ada perbezaan pandangan, tidak sampai melahirkan sikap saling membid'ahkan atau saling memfasikkan satu sama lain, apatah lagi saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, perbezaan di kalangan ahli sunnah tidak membawa kepada takfir, ya, saling mengkafirkan. Yang kedua adalah ancaman daripada golongan Wahabi yang mereka ini ingin membuang Asy'ariyah Maturidiyah daripada posisi ahli sunnah wal jamaah. Mereka nak mereka dikenali sebagai ahli sunnati wal jamaah. Dalam sejarah, tidak semua aliran dalam Islam mengaku ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Khawarij, mereka berbangga menggelarkan diri mereka sebagai Asyurah, iaitu orang yang menjual diri untuk mendapat syurga. Syiah berbangga dengan gelaran Syiah Ali, iaitu penyokong Sayyidina Ali ataupun Ahlul Bait. Sementara golongan Mu'tazilah misalnya, mereka menggelarkan diri mereka sebagai Ahlul Adli wat Tauhid, orang yang mempertahankan keadilan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Hanya dua golongan yang mengaku ahli sunnati wal jamaah. Pertama, jumhurul muslimin, majoriti umat Islam Asy'ari Maturidi, dan yang kedua adalah golongan minoriti yang mereka menggelar diri mereka sebagai Salafi, pengikut salaf, tetapi mereka lebih dikenali sebagai Wahabi. Tapi mereka sendiri pun tak gemar, ya, kalau dipanggil Wahabi. Biasanya mereka akan kata, apa ustaz ni suka label orang Wahabi. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Wahabi ini nisbah kepada nama pengasas Muhammad bin Abdul Wahhab. Contoh, pengasas mazhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu orang kata kamu Syafi'i, kita okey saja. Kawan-kawan kita yang Bangladesh, Pakistan misalnya, ikut kepada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala, lalu digelar Hanafi, mereka okey saja. Ikut Imam Malik digelar Maliki, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba yang ikut Muhammad bin Abdul Wahhab digelar Wahabi, mereka melenting, ya, mereka rasa marah, padahal mereka mempertahankan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa panggil Wahabi? Kenapa tak panggil Muhammadi? Kan pengasasnya adalah Muhammad. Pertama, jarang sekali nak dinisbahkan, kerana Muhammad itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, biasa orang Arab gelar seseorang itu Abu, ya, Abu siapa, dia ni bapa siapa, ataupun Ibn, dia ni anak siapa. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ayah beliau adalah ulama mazhab Hambali, ahli sunnati wal jamaah. Jadi ulama juga ayah beliau. Jadi beliau dikenali sebagai Ibn Abdul Wahhab. Makna kata kalau beliau ni orang Bangi, barangkali orang Bangi panggil dia anak Ustaz Wahab. Yang mana tu? Anak Ustaz Wahab. Akhirnya lekatlah pengikutnya sebagai Wahabi. Baik. Jadi ada cubaan yang serius daripada golongan Wahabi nak merampas posisi ahli sunnati wal jamaah. Maka kita akan dapati bahawa pemenang ideologi dalam pertarungan ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah, kerana pegangan mereka memiliki dalil-dalil yang kuat daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga dalil akli. Golongan Wahabi ada sebahagian mereka itu anti kepada dalil akli, padahal dalil akli itu adalah tuntutan daripada Quran dan Sunnah. Ya, hati-hati, ya, tak pasti orang Bangi dah tahu tak penyakit ni. Penyakit dikenali sebagai penyakit BBAK. Pernah dengar? Orang Bangi. Kalau belum pernah dengar, Nazir pun macam bela je tu. Alhamdulillah, makanya di Bangi belum sampai penyakit tu. Penyakit BBAK ni ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Mungkin sebahagian pernah jumpa orang yang kena penyakit ini.
Saya jumpa dalam Facebook, dia tulis, Ustaz, saya dalam akidah berpegang pada Quran dan Sunnah. Masya Allah, bagus. Saya tak guna akal. Kat situ nampak, dia ni dah kena penyakit biar bodoh asal confident. Ada pula kamu pegang Quran dan Sunnah tak guna akal, padahal Allah Ta'ala yang memerintahkan kita menggunakan akal. Afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sudah ada tanda-tanda kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala, kenapakah kamu tidak perhatikan? Yakni tidak memikirkan. Bahkan tidak menggunakan akal adalah salah satu sebab orang masuk neraka. Suratul Mulk, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang ahli neraka mengeluh, mereka berkata, kalaulah dahulu di dunia kami itu mahu mendengar, pertama tak nak mendengar dakwah itu, punca masuk neraka. Au na'qilu, atau kami menggunakan akal, tidaklah kami itu tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu dari dua sebab masuk neraka adalah tidak menggunakan akal. Baik, Wahabi mengatakan kamilah ahli sunnati wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah adalah firqah dhallah, adalah golongan yang sesat, padahal para ulama berpendapat berbeza. Dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan jelas. Beliau menyebutkan, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Baik, sementara Wahabi, minta maaf ya kalau ada yang minat Wahabi kat sini, harap bertenang, minum air, banyak selawat, banyak-banyak kot panas ya. Rasa gatal pula ustaz ni Wahabi ya. Sabarlah ya. Cuma nak cerita data dan fakta ya. Tak setuju nanti boleh bincang. Ini adalah keputusan Muzakarah Jatuhan Kuasa Fatwa MKI ke-106 pada tahun 2014. Saya petik yang relevan. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur ahli sunnati wal jamaah. Demikian pegangan kepada Tauhid 3 iaitu Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' wa Sifat yang dibawa oleh golongan ini cukup membimbangkan, kerana konsep Tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep Tauhid ahli sunnati wal jamaah. Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnati wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia, dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman yang serius kepada survival ahli sunnati wal jamaah ya, yang mana kedua-dua aliran Syiah dan Wahabi boleh mendatangkan perbalahan dan perpecahan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Sementara menurut ulama-ulama mazhab yang empat iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Wahabi tidak dikelaskan sebagai ahli sunnati wal jamaah, sebaliknya termasuk golongan Khawarij. Misalnya mengikut mazhab Hanafi, dalam kitab Raddul Muhtar ala Duril Muhtar lil Imam Ibn Abidin dengan jelas beliau menyebutkan matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Satu perbincangan tentang mengikut anak Abdul Wahhab iaitu golongan Khawarij pada zaman ini. Kadang-kadang golongan Wahabi mengatakan tak mungkinlah kami ni Khawarij, kerana ciri Khawarij adalah mengkafirkan sahabat Nabi. Kami Wahabi, kami tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Ini telah dijawab oleh Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, qauluhu wa yakfiruna ashaban nabiyina sallallahu alaihi wasallam alimta anna hadha ghair syart fi musammal Khawarij. Kamu telah tahu bahawa mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat nak dinamakan Khawarij. Tak mesti orang itu nak jadi Khawarij dia kena kafirkan sahabat Nabi, tidak. Ini hanya menceritakan golongan yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum kufra man kharaju alaihi. Kalau tidak, memadailah mereka itu berkeyakinan kafir orang yang mereka lawan. Kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Ibn Abdul Wahhab alladzina kharaju min Najdin wa taghallabu 'alal haramain dan seterusnya. Sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin,
pada pengikut anak Abdul Wahab yang keluar dari daerah Najd. Najd kalau kita buka peta moden tak jumpa mana dia Najd, ya. Najd adalah nama asal bagi Riyadh, ataupun nama baru bagi Najd adalah Riyadh, ya. Kalau buka peta moden cari Riyadh, berada betul-betul sebelah timur kota Madinah. Kemudian kita lihat dalam mazhab Maliki, Al-Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah ta'ala dalam hasyiah kepada tafsir Jalalain ketika menceritakan tentang tafsir ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, surah Fatir ayat 8. Dikatakan ayat ini turun menceritakan golongan Khawarij. Ciri Khawarij kita kena ingat betul-betul, mereka tidak menolak Quran dan hadis. Sebab ada orang dia kata takkanlah Ustaz Wahabi tak betul. Saya tengok tokoh-tokoh yang dituduh Wahabi ni, tokoh-tokoh yang dilabel Wahabi ni, bila mereka bercakap sikit-sikit qala Allah, qala Rasul, Quran hadis cayak di mulut mereka ni, takkanlah mereka sesat. Cuba lihat, ya. Mereka, kesilapan mereka bukan tolak Quran dan hadis, tetapi yuharrifuna ta'wil al-kitabi was sunnati. Mereka menyelewengkan tafsir kepada Quran dan hadis. Wa yastahilluna bizalika dima'al muslimina wa amwalahum. Dengan penyelewengan tafsir tadi, mereka menghalalkan darah orang Islam dibunuh dan harta mereka juga dihalalkan dirampas. Lalu diceritakan yang sama perangai Khawarij ini, wahum firqatun bi adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dan di zaman kita, Khawarij ini adalah satu puak di tanah Hijaz yang dinamakan Wahabi. Ini kalau cetakan moden mereka padam, yang disebut oleh Imam Ahmad As-Sawi ini. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdi alladhi adalla bihal awam. Baik, jadi Wahabi sekarang suka melabelkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Kerana kita lepas sembahyang berdoa beramai-ramai. Kenapa selang tarawih kita berselawat? Kenapa kita ada buat tahlil arwah, ya? Itu dan ini mereka label kita sebagai ahlul bid'ah, padahal pengasas fahaman Wahabi dikelaskan oleh para ulama sebagai al-bid'i an-najdi, ahli bid'ah dari Najd. Jadi dalam kitab ini yang penting sekali yang menunjukkan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ini dan pengikutnya adalah Khawarij adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tanda-tanda Khawarij, jelas menunjukkan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikutnya adalah Khawarij, seperti mereka ini datang dari Najd dan seperti mereka ini dari timur, yakni Najd itu adalah timur kota Madinah. Dan ada riwayat yang Nabi SAW memberi indikasi ketidakselesaan baginda dengan timur Madinah, laula anna al-fajra ya'ti minal masyriq ay masyriqil madinati lama nazartu ilahi. Kalaulah tidak kerana matahari itu terbit dari sebelah timur, dan saya tidak mahu memandang ke arah timur. Dan golongan Wahabi inilah satu-satunya firqah dalam Islam yang mengamalkan tahliq, iaitu mencukur botak kepala orang, Ini diakui dalam kitab mereka sendiri. Iaitu Ad-Durarus Saniyah, jilid yang ke-9, poin yang ke-280, memang mereka mengaku fanahliku ra'sahu ghamman lahu. Mereka mencukur botak rambut orang, tuan-tuan yang rambut panjang bertanjak ni, kalau Wahabi naik, bye-bye lah rambut tu. Tapi ini cerita Wahabi zaman dulu. Wahabi pada awal-awal kenaikan, sekarang dah tak ada lah. Sekarang ni botak lepas, tahallul saja. Baik, itu juga menyebabkan mazhab Hambali, misalnya dalam kitab Ar-Risalatul Musamma bi Rihlatil Hijaziyah, juga menkelaskan. Kan Wahabi sekarang mengaku kami bukan Wahabi, kami Hambali. Tidak, Hambali yang sebenar juga menolak, kerana tanda-tanda Khawarij ada pada golongan ini. Simahum at-tahliq, tanda mereka adalah mencukur botak kepala. Yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsan, mereka membunuh orang-orang Islam tapi mereka membiarkan penyembah berhala, yakni orang-orang kafir. Kalau kita just nak buka fikiran, kita dapati di tanah Hijaz semenjak kebangkitannya golongan ini, tidak ada mereka itu misalnya pernah berperang dengan negara Israel. Kalau Iraq,
Jordan, Syria, Mesir dan lain-lain, ada mereka itu berperang dengan negara Israel. Tetapi kalau negara di tanah Hijaz ini menjadi launchpad untuk menyerang negara Iraq, ada, dan menyerang negara Yaman secara direct juga berlaku. Sebiji macam yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam, mereka ini sering membunuh orang Islam, wa yada'una ahlal awsan, tapi mereka membiar, tidak mengganggu kepada penyembah-penyembah berhala, yakni orang-orang kafir. Kemudian pembunuhan ini bukan tuduhan melulu, ya. Biasanya kalau orang yang sudah minat dengan fahaman Wahabi, bila kita bentangkan data dan fakta ini, dia kata ustaz ni suka buat fitnah, besok ni ustaz merangkaklah di hari akhirat, minta maaf dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kau mana tahu? Kau mana tahu aku yang merangkak di hari akhirat? Kau Muhammad bin Abdul Wahab menyebabkan kematian ribuan orang, itu tidak perlu merangkak di hari akhirat-kah? Ini fakta yang disebut oleh tokoh sejarawan kamu sendiri dalam kitab Tarikh Najd yang ditulis oleh Al-Imam Husain bin Qannam. Beliau mencatatkan pembunuhan yang dilakukan oleh golongan Wahabi terhadap kaum muslimin di Jaziratul Arab. Demikian dalam kitab Unwanul Majdi fi Tarikh Najd, tokoh sejarawan Wahabi sendiri, dan ini kitab terbitan kerajaan Arab Saudi, mencatatkan juga pembunuhan yang dilakukan oleh golongan Wahabi terhadap umat Islam yang pada masa itu di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah, diserang dan dibunuh orang-orang yang pergi mengerjakan haji. Dan ini mereka tulis, ya, dalam kitab mereka, ya. Saya laju lagi. Baik. Terus saya pergi kepada poin di sini, ya. Lihat bagaimana Wahabi menyesatkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ini tidak heran, ya, kerana dalam silibus mereka, silibus akidah mereka, awal-awal sebelum mereka mengajar akidah mereka mengajar akhta' aqaidiyah lil Asy'ariyah. Mereka mendakwa kesalahan akidah golongan Asy'ariyah, padahal Asy'ariyah lah yang menjadi ikutan umat Islam dalam pelbagai cabang ilmu, tafsirkah, hadiskah, fiqh, akidah, sejarah, nahwu, tasawuf, bahasa, bahkan pahlawan-pahlawan Islam dan sultan-sultan yang adil adalah Asy'ariyah. Jadi mereka ini nak menyesatkan majoriti umat Islam, ya. Dan ada pensyarah, saya lihat pensyarah universiti di Malaysia membentangkan kertas kerja dengan tajuk polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Saya komen, tajuk saja sudah berbohong, belum isinya lagi. Kenapa saya kata tajuk sudah berbohong? Polemik berarti ada pertikaian antara ahlul hadis dan Asy'ariyah dalam bab akidah. Padahal tidak salah kita katakan 90% daripada ahlul hadis adalah Asy'ariyah dari segi akidahnya. Kalau dari segi fiqh mungkin kita boleh kata 70% dari segi fiqh yang ahlul hadis adalah bermazhab Syafi'i. Tapi kalau dari segi akidah 90%, ya, 90% adalah Asy'ariyah. Kita lihat misalnya dalam bidang tafsir, ulama-ulama tafsir yang Asy'ariyah, Al-Imam Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi, Al-Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahalli, Al-Baydawi, Abu Hayyan, Ibn Al-Jizi, Az-Zarkashi, As-Sayuti, Al-Alusi, Az-Zarqani, An-Nasafi, Al-Qasimi, As-Sa'alabi dan lain-lain rahmatullah alaihim. Ini adalah ulama ahli tafsir. Di kalangan ilmu hadis, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir, Al-Khattabi, Abu Nu'aim Al-Isbahani, Al-Qadi Iyad, Ibn Salah, Al-Munziri, ini semua ulama Asy'ariyah yang ahlul hadis. Al-Imam Nawawi, Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama, Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Haisami, Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Yang Wahabi juga ambil ilmu daripada dia. Yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, juga Asy'ari dari segi akidah dan lain-lain. Jadi kalau mereka nak menyesatkan, ya, kononnya ada berlaku pertikaian akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah, mereka benar-benar tidak malu kepada fakta dan data yang menunjukkan bahawa ahlul hadis itu majoritinya adalah Asy'ariyah dari segi akidah. Dari segi fiqh dan usul fiqh mazhab Hanafi, ya, ramai di sini. Saya tak baca satu persatu, tuan-tuan boleh lihat, ya, di skrin. Mazhab Maliki boleh kata 100%, ya, ulama-ulamanya selepas daripada ulama yang mutakhirin lah, ulama awal belum ada kebangkitan Imam Hasan Asy'ari lagi, ya, termasuk Imam Syatibi. Yang golongan Wahabi suka
mengambil ta'rif beliau tentang bid'ah. Kerana itu mereka boleh pusing untuk menyokong pegangan mereka tentang bid'ah. Imam Syatibi kalau ikut mereka ahli bid'ah, sebab ikut mereka Asy'ari ini ahli bid'ah dalam akidah. Jadi mereka ambil kayu ukur bid'ah daripada orang yang mereka anggap ahli bid'ah dalam akidah, iaitu Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Okey, ahli sejarah, sirah dan juga tarajim juga adalah Asy'ariyah, Qadhiyat, Al-Muhib At-Tabari, Ibn Asakil, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Nu'aym Asbahani, Ibn Hajar Al-Mizzi, ini semua adalah Asy'ariyah dan lain-lain. Ahli bahasa Arab, Imam Jirjani, Al-Ghazwaini, Ibn Al-Ambari, As-Sayyuti, Ibn Malik, Ibn Aqil, Ibn Manzur adalah Asy'ariyah dan lain-lain Pemimpin-pemimpin yang adil yang terkenal dalam Islam, Nuruddin Syahid Zanki, Salahuddin Ayyubi, Muzaffar, Zahir Baibas, Sultan-Sultan Ayyubiyin, Sultan-Sultan Mamalik, Sultan Utsmaniyah, termasuk Muhammad Al-Fatih yang disebut dalam hadis Nabi SAW, apa tu? Ni'mal Amir Amiruha. Satu tahanul Konstantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel, wa ni'mal Amir Amiruha. Sebaik-baik pemimpin ketua askar perang adalah yang membuka kota tersebut. Beliau dari segi akidah adalah Asy'ari. Yang ini adalah putar belit golongan Wahabi. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan yang kita dapati dia ni berfahaman Wahabi, tiba-tiba dia kata Wahabi sesat, Wahabi adalah Khawarij. Kita pun rasa pelik. Aku nampak engkau dah Wahabi, engkau pula kata Wahabi sesat, dan engkau pula kata Wahabi itu Khawarij. Jadi bila orang yang berfahaman Wahabi mengatakan Wahabi sesat, Wahabi Khawarij, dia sebenarnya sedang cuba lari, dia cuba spin. Dia nak merujuk kepada satu tokoh nama Abdul Wahab bin Rustum yang hidup pada kurun ketiga Hijrah. Orang ini Khawarij, mengkafirkan umat Islam yang buat dosa je kafir. Dan orang ini memberontak melawan pemerintah Islam, dan nama dia memang Abdul Wahab. Jadi kalau pengikut dia orang panggil Wahabi pun logik. Macam kami ini yang dituduh Wahabi, kata dia, kami tidak mengkafirkan orang Islam yang buat dosa. Macam mana pula kami Khawarij? Kami tidak memberontak lawan pemerintah, kami taat pada pemerintah. Macam mana kami dituduh Khawarij? Dan pengasas gerakan kami nama beliau Muhammad, bukan nama Abdul Wahab. Sepatutnya kalau nak panggil kami Muhammadi, bukannya Wahabi. Ini namanya putar belit Wahabi. Pertama, dia kata dia tidak mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa. Sebenarnya lebih parah lagi daripada itu, dia mengkafirkan orang Islam yang tak buat dosa. Orang Islam yang mengamalkan tawassul, yang istighasah dan sebagainya, itu mereka mengatakan sebagai orang yang musyrik. Bahkan kalau kita pergi ke kubur-kubur wali, kita berdoa di tepi kubur, mereka menuduh kita sebagai kuburiyun, yakni penyembah kubur. Sembah kubur kan jadi kafir. Jadi sebenarnya Wahabi lebih teruk daripada Khawarij yang dulu. Khawarij dulu buat dosa, berzina, minum arak, kafir. Tapi Wahabi, Khawarij zaman moden, kita buat apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, tawasul Nabi ajar, istighasah Nabi benarkan, apa lagi, ziarah kubur itu sunnah Nabi. Tiba-tiba itu pula yang dikafirkan. Kemudian hakikat sejarah Wahabi memang memberontak melawan khilafah Utsmaniyah. Pada masa itu mereka angkat senjata berperang, dan mereka pernah menguasai dua tanah haram, iaitu Makkah dan Madinah. Kemudian kalau nama Muhammad mestilah dia tu Muhammadi, tak betul lah. Kita dah terangkan tadi, nama imam kita juga Muhammad. Imam Syafi'i nama Muhammad bin Idris, tapi kita tidak digelar Muhammadi, kita digelar Asy-Syafi'i, ambil nama keturunan. Jadi pengasas pahaman Wahabi ambil sebenarnya nama ayah beliau. Beliau lebih terkenal sebagai Ibn Abdul Wahab, dia anak Ustaz Wahab. Jadi akhirnya pengikut beliau dipanggil Wahabi. Jadi hati-hati ya. Bab putar belit ni mereka pandai. Yang keempat, ancaman pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara tauhid sifat 20, iaitu yang dipegang oleh Asy'ariyah Maturidiyah, dan tauhid 3 yang dipegang oleh golongan Wahabi. Jadi mereka serang
Tauhid sifat 20, pertama mereka kata jangan belajar sifat 20, kerana sifat 20 ni ilmu bid'ah. Tak ada zaman Nabi orang belajar sifat 20. Yang kedua kata dia sebab ilmu sifat 20 ni banyak guna akal, bukannya guna Quran hadis. Yang ketiga kata dia ilmu sifat 20 ni adalah ilmu falsafah Yunani. Baik, kalau kita kata dari segi bid'ah, bid'ah hanya pada penyusunan. Penyusunan biasalah datang kemudian. Contoh kita belajar sembahyang macam mana, ingat lagi Ustaz kita ajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat baca Fatihah dan seterusnya. Kan rukun sembahyang 13 perkara tak ada zaman Nabi. Tak ada sahabat belajar rukun sembahyang 13 perkara. Tapi adakah sahabat sembahyang tak niat? Adakah sahabat sembahyang tak berdiri? Adakah sembahyang sahabat tidak ada takbiratul ihram? Adakah mereka tidak baca Fatihah? Isinya ada. Penyusunan dia datang kemudian. Tajwid sahabat tak belajar, ini ikhfa, izhar, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, tapi tajwid diamalkan. Baca Quran tu betul makhraj dia, panjang pendeknya tepat. Jadi bid'ah pada penyusunan itu biasa. Kemudian tauhid sifat 20 guna akal, bukannya Quran dan sunnah. Saya telah sebut tadi, Quran dan sunnah yang memerintahkan kita menggunakan akal. Bahkan menggunakan akal dalam bab tauhid itu cara Allah Ta'ala sendiri. Ketika Allah Subhanahu Ta'ala nak menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah menggunakan dalil akli, menggunakan hujjah akliyah. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Kenapa? Tuhan kan maha berkuasa, Tuhan kan maha berkehendak. Kalau ada lebih pada satu Tuhan, maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kita ambil contoh mudah lah ya. Baru ni kan agak negara kita agak ternanti-nanti ya, siapa yang nak naik jadi Perdana Menteri. Pada masa itu bersaing antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita fikir-fikir, susah-susah sangat bergaduh, berbalah, dia nanti dua-dua lah, apa salahnya? Habis kalau nanti dua-dua Menteri Kabinet, dia macam mana Ustaz? Masing-masing Perdana Menteri nanti Menteri Kabinet masing-masing. Ya, agak-agak boleh ke macam tu? Kita ada Menteri Kesihatan seorang tadi pun kita confuse, cucuk 2 kali ke cucuk 3 kali ke, kita pun tak tahu ya. Kalau ada 2 Menteri Kesihatan lagi pening kita. Jadi kalau negara sekecil Malaysia pun kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan, takkanlah alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan. Mustahil. Mustahil itu adalah akal. Itu hukum akal. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika baginda berhujah dengan Namrus, Namrus ini kan musyrik ya, dia mengatakan dia Tuhan ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan dalil akli, iaitu akal yang sihat tidak boleh menerima kalau Tuhan tetapi lemah. Orang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah tak sihat. Dan ayah pin kan lemah, kalau tak makan dapar, kalau makan ya, buang air besar. Takkan Tuhan macam itu? Ada satu orang dari Pahang nama Harun, juga mengaku Tuhan. Orang panggil dia Tuhan Harun. Lepas kena tangkap dengan polis, kena stroke. Tuhan boleh kena stroke pula macam tu. Dan tak masuk akal. Lepas tu keluar dalam berita, Tuhan Harun didapati bersalah. Tu nak gelak ke nak nangis? Ada pula Tuhan dapati bersalah oleh mahkamah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, tak mungkin kamu Tuhan kerana kamu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar, Tuhan saya yang berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud rupanya dah awal lagi kena penyakit, biar bodoh asal confident. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga boleh hidup dan matikan. Panggil 2 orang, satu dia bunuh dan satu dia lepaskan. Yang dia bunuh dia dah matikan, kata dia. Yang dia lepas dia dah hidupkan. Itu kan lawyer buruk. Yang kamu lepas tu dah hidup lama, kamu cuma tak bunuh dia saja. Kalau nak hidupkan dengan makna daripada tiada kamu hidupkan, 1 ekor nyamuk pun Namrud tidak ada kuasa nak menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa dalil yang lebih jelas, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah maha berkuasa, Allah terbitkan matahari dari timur. Kalau kamu benar Tuhan, pasti kamu juga berkuasa, silalah terbitkan matahari dari barat. Jadi Namrud kalah dengan dalil akli. Jadi kalau kita menolak dalil akli, itu adalah satu kekeliruan ya.
Pergi kepada tauhid tiga yang dipegang oleh golongan Wahabi, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Yang ini sahaja kalau nak bentangkan sebenarnya boleh makan masa 1 jam, tapi saya rekaskan dalam masa 5 minit insya-Allah. Tauhid rububiyah terlebih dahulu, iaitu yang dipegang oleh konsep tauhid rububiyah, kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi rezeki. Hanya Allah sahaja. Yang ini betul. Yang ini tak ada masalah. Walaupun Wahabi yang pegang, yang betul kita tak tolak. Masalah timbul di sini. Mereka mendakwa kononnya orang musyrik juga ada tauhid rububiyah. Dia kata Abu Lahab, Abu Jahal penyembah berhala, kalau setakat mengaku Allah cipta langit bumi, mereka pun ada tauhid. Yang ini yang kita tolak, kerana ini salah faham terhadap ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, iaitu berarti Tuhan. Konsepnya adalah kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah semata-mata. Haram, bahkan syirik menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Ini betul. Ini kita wajib terima. Tetapi bila dia atas nama tauhid uluhiyah mengharamkan tawassul, jadi kita tidak boleh lagi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, wahai Tuhan dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam engkau sampaikanlah hajat-hajat kami. Haram, kata dia, sebab Nabi dah wafat. Padahal di sisi kita tawassul tu menyebut yang mulia. Nabi SAW kita bertawasul dengan baginda kerana baginda mulia. Adakah baginda SAW hanya mulia ketika baginda hidup, lalu selepas baginda wafat baginda tidak lagi mulia? Tak mungkin. Jadi masalah dengan golongan Wahabi ini, mereka gagal faham. Mereka ingat tawasul hanya boleh dengan orang hidup. Tabaruk mereka sepitkan hanya dengan Nabi SAW. Dan istighasah bahkan mereka syirikkan kalau kita istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia, sedangkan tidak demikian pegangan ahli sunnati wal jamaah. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, nama-nama dan sifat Allah. Jadi belajar nama Allah bagus, belajar sifat Allah kita juga buat. Tauhid sifat 20 tu belajar sifat Allah. Tetapi bila dia pergi kepada memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, yang itu yang kita tolak. Dia jumpa yadullah, dia kata Allah juga ada anggota tangan, hingga kan tangan Allah tu tak samalah macam tangan kita. Bila dia jumpa Ar-Rahmanu ala Arsyis istawa, Tuhan yang Rahman istiwa ke atas arash, lalu dia kata Allah itu bertempat di atas arash dan seumpamanya. Yang begini kita tolak. Kerana ini membawa kepada akidah tashbih, menyerupakan Allah seperti makhluk, ataupun tajsim, membayangkan Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang berjisim. Baik, alhamdulillah dah 4 dah, tinggal yang kelima dan yang terakhir. Saya sengaja sebut yang terakhir tu. Biasa dalam ceramah kalau ustaznya kata yang terakhir, jemaahnya segar balik. Yang tertidur pun Allah dah terakhir dah, alhamdulillah. Baik, beberapa cadangan dan kesimpulan untuk kita move forward, sebab dalam tajuk tu nak beri macam mana cadangan dia. Baik, beberapa cadangan dan kesimpulan. Pertama, dicadangkan, ni adalah orang-orang yang ada kabel politik ke, ada kenal ahli parlimen ke, ada kenal menteri ke, kena dimasukkan dalam definisi Islam itu. Dan definisi, kan kadang-kadang negeri kata akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dahulu sudah memadai, difahami siapa di ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang tidak memadai kerana sudah ada pengeliruan. Maka kena masukkan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah serta mazhab-mazhab muktabar dalam fiqh, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan juga tasawuf, iaitu tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan tasawuf Imam Ghazali. Dalam perlembagaan kena dimasukkan, dan dalam undang-undang tubuh negeri kena dimasukkan. Yang kedua, kena pastikan silibus dan penyampai termasuk di masjid. Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah rasa saya dah aware, tapi ada setengah masjid dia macam asal penceramah tu sedap, asal dia pandai buat lawak, asal dia pandai bercakap, kita jemput. Padahal pegangannya tidak patuh ahli sunnah wal jamaah. Itu bahaya. Ini contoh di Melaka, yang mana mereka lakukan bidaan
untuk memasukkan dalam ta'rif hukum syarak itu, ia adalah berpaksikan pada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumberkan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan dari segi syariah mengikut mazhab yang 4 dan seterusnya. Ini contoh yang baik ya, yang dibuat di negeri Melaka. Kemudian cadangan yang seterusnya, hendaklah dikenal pasti perkara-perkara utama yang menjadi umpan. Mereka ni nak menarik orang, dia ada umpan dia. Macam orang nak menipu lah ya, scammer. Dia tak akan cakap kat kita dia nak scam kita. Dia akan cakap dia akan offer kita kerja, dia akan offer kita menang hadiah dan sebagainya. Jadi kita kena kenal pasti apakah yang mereka jadikan sebagai umpan. Yang kita boleh kenal antaranya, mereka bermain isu sunnah dan bid'ah. Mereka kata kita umat Islam sekarang ni sebenarnya tak ikut sunnah, kita banyaknya buat bid'ah ya, lagi pakai tanjak bid'ah lah ya. Pakai serban pun dia bid'ah kan ya. Katanya ada orang Arab je pakai serban, pakai tanjak tu tak tahulah ya. Jadi sunnah bid'ah ni umpan nombor 1, sebab dia akan bagi satu feel pada orang tu, oh selama ni kita tak betul rupanya, oh yang mak ayah kita ajar selama ni tak ikut sunnah rupanya, ikut Wahabi baru ikut sunnah. Jadi ini kita kena terang pada masyarakat apakah makna sunnah, apakah makna bid'ah, jenis-jenis bid'ah, hukum dan sebagainya. Yang kedua, makna dan sejarah serta kepentingan mazhab. Ini umpan yang kedua. Mereka kata, apa kita ikut mazhab? Kan Nabi suruh ikut Quran dan sunnah. Jadi seolah-olah mazhab tu tak ikut Quran dan sunnah. Ini juga bahaya. Kita kena terangkan kepada mereka bahawa konsep bermazhab itu telah ada semenjak zaman Nabi SAW. Kemudian mereka tak bagi kita taklid. Dia kata jangan ikut imam ni tak maksum, jangan ikut imam ni tak maksum, kita ikut Quran dan sunnah. Padahal natijah akhirnya ikut dia, dan dia lebih sudahlah tak maksum, tapi ilmu dia tu lebih jauh rendah berbanding dengan ilmu para imam. Kena terangkan makna siapa dan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kena terangkan kebenaran tauhid sifat 20. Kok siapa ada kenal Menteri Pendidikan yang baru kok boleh bisik-bisik ya, cukup-cukuplah tauhid 3 di dalam silibus tu, buanglah. Kena tauhid yang membawa kepada salah faham dan ekstremisme. Yang keenam, jenis-jenis hukum. Sekarang orang dah tak tahu beza mana hukum syarak, dia tak tahu, akal tak tahu, adat lagi dia keliru. Maka kena dijelaskan. Dan yang ketujuh, kaitan antara dalil akli dan nakli. Sebab sudah ada tanggapan dalil akal ni bukan daripada Islam, dan ini memalukan kerana Quran dan Sunnah penuh dengan dalil akal ya. Baik, jadi setakat itu yang saya sempat bentangkan dalam tempoh yang diberikan. Ada terlebih masa sedikit dalam 5 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak kemaafan di atas salah dan juga kesilapan saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.